Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam transformasi, salam kasih sayang, dan salam satu Malaysia, juga salam warga Seremban Prima. Bersyukur kita Allah Ta'ala kerana dengan limpah dan kurnianya dapat kita bertemu dalam program Forum Jelajah Kementerian Pendidikan Malaysia bersama saya selaku moderator pada petang ini, Rahim bin Abdul Latif. Hadirin yang saya hormati sekalian, sebelum saya memperkenalkan ahli-ahli panel kita pada petang ini, kita sedia maklum warga Seremban Prima yang terdiri daripada barisan pendidik, orang awam. Tahukah kita bahawa diam tak diam 15 tahun kita telah berada di abad 21. Dalam konteks pendidikan, sejauh manakah persediaan yang kita lakukan? Anak-anak kita yang sedang bersekolah sekarang merupakan generasi alfa. Sesuai dengan tajuk forum kita pada petang ini, perkongsian amalan terbaik pendidikan abad 21. Sebelum kita mengupas tajuk dengan lebih mendalam, terlebih dahulu marilah kita berkenalan dengan 6 orang ahli panel kita pada petang ini. Di sebelah kanan saya, sebagai panel yang pertama, Encik Amran bin Bakar dari Pejabat Pendidikan Daerah Kuala Pilah. Apa khabar tuan? Seterusnya, ahli panel yang kedua, Ayu orangnya, berbaju hijau, Puan Suraimah binti Muhammad dari PPD Kuala Pilah. Apa khabar Puan? PPD Rembau. Okey, alhamdulillah. Terima kasih. Dan seterusnya ahli panel kita yang ketiga, manis orangnya, di ujung sekali, Dr. Nurhana Bakri dari PPD Seremban. Apa khabar Doktor? Alhamdulillah. Terima kasih. Di sebelah kiri saya, kaca orangnya, berkacamata, Cik Kamarul Azman dari PPD Koriksen. Apa khabar Cik Kamarul? Alhamdulillah, baik. Di sebelah kiri beliau, sopan duduknya tu, Puan Wan Nafisah bin Wan Ahmad dari PPD Tampin. Apa khabar Puan? Alhamdulillah. Dan di kiri sekali, tersenyum lebar orangnya, Encik Jamaluddin Ngagur dari PPD Jempol Jelebu. Apa khabar tuan? Baik, sihat luar biasa. Alhamdulillah, semua ahli panel sehat-sehat belaka. Kami juga mengharapkan warga Seremban Prima juga sehat-sehat belaka. Ayo, kita mulakan bicara kita pada petang ini. Untuk menjelaskan maksud pendidikan abad yang ke-21. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin yang saya hormati sekalian, generasi hari ini merupakan watak-watak utama yang akan menjadi peneraju, pemimpin dan pemain watak utama untuk meneruskan kelangsungan abad 22. Untuk itu, marilah kita sama-sama mendengar apakah pandangan daripada ahli panel yang pertama. Apa itu pendidikan abad 21? Dipersilakan tuan. Terima kasih Tuan Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Pada hari ini, satu isu yang besar pada warga pendidik dan juga pada masyarakat khasnya, iaitu pembelajaran abad 21 dan berbagai persepsi yang telah dilontarkan dan berbagai tafsiran telah dibuatkan. Jadi, adakah tafsiran atau persepsi kita tentang pembelajaran abad 21 itu selaras dengan apa yang telah kita laksanakan? Beberapa persoalan yang perlu kita fikirkan bersama, khasnya warga pendidik dan juga masyarakat luar, yang perlu kita tekankan
apa itu pembelajaran abad 21. Kalau selalunya kita dengar pendidikan abad 21. Cikgu-cikgu di sekolah, pentadbir-pentadbir di sekolah menjadi keliru. Menjadi sesuatu yang dipikirkan benda yang baru. Adakah pembelajaran abad 21 itu merupakan satu pembelajaran yang baru diperkenalkan? Dan hari ini insyaAllah kami barisan panel akan cuba menguraikan sedikit sebanyak, iaitu perkongsian kita tentang apa yang dikatakan pembelajaran abad 21. Sebenarnya pembelajaran abad 21 ini adalah satu pergerakan. Saya katakan dia satu pergerakan daripada abad ke-20 ke abad 21. Cuba kita lihat cendekiawan, tenaga mahir, profesional yang ada lahir dalam pendidikan abad ke-20. Kita bertanya, adakah dengan adanya abad pembelajaran 21 ini, pembelajaran kita pada abad 19 itu gagal? Sebenarnya bukan itu yang dimaksudkan. Sebenarnya dengan adanya ledakan teknologi maklumat yang terlalu pesat setiap hari tidak terkejar oleh kita, ya, dengan teknologi maklumat tersebut, maka pihak kerajaan terpaksa memikirkan bagaimana untuk menghasilkan satu generasi yang boleh memimpin hidup dia pada masa akan datang. Itu yang kita hendak lahirkan, ya? Pada hari ini kita lebih kepada berapa orang yang boleh dapat A. Menteliti ibu bapa hari ini 9A+, murid itu hebat, ya? Murid yang dapat 2A, 7B kurang. Adakah itu pentafsiran pembelajaran abad 21? Adakah? Kita fikirkan. Jadi apa yang saya nak sampaikan di sini ialah pembelajaran tersebut ialah kita hendak melahirkan kanak-kanak yang bersedia untuk hari ini dan juga hari esok. Kita menyediakan untuk hari ini dengan ledakan ekonomi, dengan ledakan sistem pendidikan itu sendiri. Okay? Yang kedua, kita hendak meletakkan jurang pengetahuan dengan jurang kemahiran tersebut menjadi lebih rapat, ya, jadi rapat. Sekarang hari ini kalau kita lihat, jurang yang ada adalah jurang pengetahuan pendidikan tu. Jurang kemahiran tersebut terlalu tinggi. Kenapa saya berkata begitu? Kita berjaya menghasilkan murid yang dapat 9A+, tetapi tidak dapat menguruskan diri bila keluar dalam masyarakat. Banyak contoh yang kita dah lihat, ya? Jadi dalam pembelajaran abad 21, dia menekankan apabila murid tersebut keluar dalam persekolahan, dia dapat menguruskan diri dia tanpa bantuan daripada orang lain. Ya? Kita lihat anak-anak kita contohnya. Jadi itulah sebenarnya. Dan penekanan ini, kalau kita lihat, ya, kalau kita lihat satu kaedah di mana Menteri Pendidikan Singapura menekankan, ya, dia telah menekankan bahawa pembelajaran kemahiran abad 21 tersebut dia fokuskan kepada beberapa perkara. Antara perkara yang difokuskan, ya, kita lihat, ya, individu yang lengkap. Dia mahu menghasilkan individu yang lengkap, ya, Singapura. Berkeyakinan diri. Yang ketiga, mengamalkan pembelajaran ke diri, menyumbang dengan aktif, dan seterusnya menjadi warga negara yang prihatin. Nanti tuan-tuan, puan-puan lihat apa berkaitan dengan dasar KPM, Kementerian Pendidikan Malaysia. Okey, seterusnya cuba kita lihat juga di Finland. Finland
dia menekankan pembelajaran abad 21 dengan perkembangan kendiri. Satu. Yang kedua, kemahiran media dan komunikasi. Yang ketiga, warga negara yang partisipan. Dan yang terakhir, warga negara yang bertanggungjawab. Itu dipilih. Dengan adanya arus gelombang begitu, jika negara kita Malaysia tidak mengikuti perkembangan, bermakna murid yang kita hasilkan pada hari ini adalah murid yang akan ketinggalan dalam ledakan teknologi maklumat. Okey, kalau kita lihat dasar Kementerian Pendidikan Malaysia, iaitu dia memikul tanggungjawab dalam melaksanakan dasar sistem pendidikan Malaysia yang mampu bersaing peringkat antarabangsa. Yang itulah kalau kita lihatkan pada tim dan besar, kita lihat kedudukan negara kita. Jadi memastikan keberkesanan pendidikan abad 21 itu bukan sekadar prasarana, bukan sekadar atau bilik darjah, tetapi yang diperuntukkannya adalah jentera untuk melaksanakan, dan jentera itu ialah guru-guru yang berada di hadapan saya dan juga pegawai-pegawai yang berada di kementerian, di jabatan dan juga di PPD. Bagaimana nak menghasilkan pembelajaran abad 21? Tentang kupasan-kupasan, rakan-rakan saya panel yang lain akan menghuraikan bagaimana ciri muridnya, bagaimana ciri gurunya, bagaimana impaknya. Saya akan mengupas secara keseluruhan apa sebenarnya pembelajaran abad 21. Dan ada di kalangan guru yang mengatakan, kami juga telah menjalankan pendidikan abad 21, telah jalankan perkara-perkara yang begini. Tetapi yang kita hendak menghasilkan dalam pendidikan abad 21 ialah manusia yang ada pendidikan, manusia yang ada sasya, yang dapat mengawal diri dia dan dapat mencipta kerja yang ada pada masa akan datang. Okey, saya rasa moderator pun dah jadi teling kat saya ni. Saya serahkan semula dan mungkin kita akan berjumpa selepas ini untuk kesimpulan yang seterusnya. Okey, sekian, terima kasih. Terima kasih kepada ahli panel yang pertama atas lontaran definisi konsep yang utuh lagi berisi. Setelah itu, apa yang dapat saya perhatikan tadi, panel yang pertama ada menjelaskan tentang peri pentingnya generasi hari ini. Kalau tuan-tuan lihat di sebelah kiri saya, di sebelah kanan tuan-tuan, skrin di sana menunjukkan generasi Alpha, merupakan mereka yang lahir pada tahun 2010 hingga kini. Kita lihat ya, generasi ini mewarisi kemewahan material daripada ibu bapa, iaitu tuan-tuan dan puan-puan yang ada di depan hari ini. Mereka ini, tuan-tuan dan puan-puan, merupakan golongan yang berpendidikan tinggi, hidup dibantu oleh gadget yang berteknologi. Anak-anak kita merupakan pemain-pemain gadgetnya. Jadi, bagaimana yang kita harapkan? Bukan saja mereka diisikan dengan pengetahuan, bahkan mereka juga perlu diisikan dengan kemahiran-kemahiran. Sebagaimana hasrat kerajaan kita untuk melahirkan modal insan yang seimbang dan cemerlang. Saya akan beralih kepada ahli panel kita yang kedua, Puan Zuraimah. Bagaimanakah agaknya? Apakah rupa bentuk generasi dan ciri-ciri murid, ciri-ciri guru yang kita harapkan wujud pada abad yang ke-21 ini? Silakan Puan. Terima kasih Tuan Moderator yang saya hormati, ahli panel, guru-guru seterusnya, hadirin yang dihormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Tuan-tuan dan puan-puan, apabila kita membicarakan soal ciri-ciri pendidikan abad ke-21 ini, pastinya tumpuan kita adalah pada guru dan murid itu sendiri, yang tanpa peranan mereka ini, maka semua yang diharapkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia, KPM, hanya tinggal di atas kertas sahaja. Guru, bagaimanakah ciri guru yang kita
Usman Lawang, Dr. Usman Lawang, sastrawan negara. Jika hari ini Perdana Menteri berkuasa, jika hari ini seorang raja menaiki tahta, jika hari ini seorang ulama yang mulia, jika hari ini seorang peguam menang bicara, jika hari ini seorang penulis terkemuka, jika hari ini siapa sahaja menjadi dewasa, sejarahnya dimulakan oleh seorang guru biasa dengan lembut, sabarnya mengajar, tulis, baca. Guru, satu kata-kata keramat yang nama itu walaupun nanti kita dah meninggalkan dunia yang fana ini, panggilan guru itu masih kekal dalam sebutan masyarakat di luar sana. Justru dalam konteks ini, tuan-tuan dan puan-puan, apakah ciri-ciri yang kita kendaki? Jadi untuk melihat bagaimanakah guru sepatutnya berada, kita lihat video yang akan dipaparkan. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, kita menggabungkan elemen kedua-dua. Penggunaan ICT juga kita terapkan dalam forum kita pada petang ini, untuk kita sama-sama mengakui bahawa alat merupakan peranan yang penting. Baca apa yang cikgu tulis papan hitam, ya. Baca seorang demi seorang, mulai daripada Nordin bin Hanafi. Baca Nordin. Cikgu suka main bola, hari-hari cikgu main bola. 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 Cikgu suka main bola, hari-hari cikgu tidur. Cikgu suka tidur, mari kita main. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, kesian murid-murid tu. Jadi adakah guru apa kelompok satu ini sama seperti Cikgu Syahri dalam filem Masa-Masa Manis ni? Atau adakah kita nak menjadi seperti Cikgu Syahri yang kita tengok satu video lagi? Cikgu sudah maklum yang sekolah kita telah menjadi johan tandingan bola sepak pada tahun ini. Dan itu saya minta sesuai daripada cikgu-cikgu semua, bagus tak kalau kita mengadakan satu perkiraan kodeksan. Itu bagus cikgu. Kami pun yang ada rancangan apa? Bagus. Kalau begitu cikgu Ani, tolong membuat surat perkelilingan antara kepada ibu bapa murid-murid. Kalau ibu bapa mereka setuju, kita akan buat murid-murid kodeksan. Bila nak cikgu kita mengadakan, itulah yang saya jumpa cikgu-cikgu sekalian. Bila yang baik-baiknya. Saya fikir cikgu, kalau kita adakan penutup, enggak
cadangan di Basyu. Terima kasih. Bila kita nak Kalau boleh selekas mungkin tu, Cikgu Cikgu, sekian sajalah perjumpaan kita dan kita surat. Terima kasih. Sekarang dah jadi guru besar. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, Cikgu Syari sanggup mengetepikan minatnya dan sanggup melakukan ancakan paradigma, berubah daripada seorang guru yang masuk ke kelas hanya duduk dan membiarkan murid-muridnya membaca apa yang ditulis. Okey, kini beliau menjadi cikgu besar. Okey, jadi adakah kita juga berimpian seperti Cikgu Syari itu? Adakah kita nak jadi guru besar atau kita nak jadi cikgu yang berbadan besar saja? Adakah kita nak jadi pengetua? Atau kata-kata murid-murid sekarang ni, minta maaf ya, ada yang menyatakan jadi penyu tua. Jadi kata-kata ini perlu kita fikir-fikirkan. Jadi tuan-tuan, tepuk dada, tanyalah selera, kemanakah arah kita? Jadi hari ini kita kongsi sama-sama bagaimanakah ciri-ciri seorang guru pada abad ke-21 ini. Seperti mana yang kita tahu ya tuan-tuan, proses pengajaran dan pembelajaran abad ke-21 ini amat mencabar. Mau tak mau, guru perlu menguasai dan berketerampilan dalam mata pelajaran yang diajarnya. Contoh mudah cikgu, saya ambil guru bahasa Melayu lah sebab saya pun seorang guru bahasa Melayu. Contoh, murid kita selalu tanya, khususnya tata bahasa, cikgu, apa beza antara ialah dan adalah? Boleh dan tidak. Bukan, boleh dan dapat, dan bukan dan tidak. Jadi kalaulah selalu kalau kata cikgu tu tak mahir, dia akan cakap, okey, terima kasih soalan awak tu, saya simpan dulu soalan, esok saya jawab. Kenapa? Sebab dia nak buat rujukkan dulu, apakah perbezaan itu. Tetapi kalau seorang guru yang mahir dan berketerampilan dalam mata pelajaran diajarnya, semua itu sudah berada di hujung jari. Tanya saja dapat jawapan, tanya saja dapat jawapan. Seolah-olah guru bahasa Melayu seperti kamus bergerak. Jadi dalam konteks ini, dalam PDP abad ke-21, seseorang guru itu harus mahir, harus berketerampilan dalam mata pelajaran yang diajarnya. Tuan-tuan dan puan, kita lihat ya, masalah disiplin di sekolah masih berketiak ulang. Saya tertarik. Mungkin warga Prima juga tertanya-tanya. Sebab kita jarang dengar perkataan ini. Saya tertarik untuk berkongsi dengan tuan-tuan agar ahli parlimen kita menjelaskan lebih lanjut. Apakah yang dimaksudkan dengan berketiak ular? Okey, terima kasih Tuan Moderator. Berketiak ular itu satu peribahasa ya. Jadi kita tengok ular. Ular ada ketiak tak? Tak ada kan? Ular tak ada tangan, jadi tak ada ketiak. Jadi daripada kepala sampailah ke ekor terus saja. Samalah itu dengan masalah disiplin yang tidak ada akhirnya. Masalah itu berterusan, tidak mampu diatasi dengan sehabis-habisnya, habis 100% masalah itu. Itu yang dikatakan berketiak ular. Jadi peribahasa ini selalu ya, saya tekankan pada murid saya dulu, okey, gunakan peribahasa ini supaya nampak lebih yakin apabila anda membicarakan sesuatu. Jadi di sinilah ya peranan perlunya ciri guru abad ke-21 itu, iaitu master dalam psikologi pembelajaran serta kaunseling. Kita jangan mengharapkan guru kaunseling saja yang boleh kaunsel pelajar-pelajar atau murid-murid kita di sekolah. Jadi guru abad ke-21 ini perlu dalam semua aspek, okey, perlu master dalam psikologi pembelajaran dan juga kaunseling. Tuan-tuan dan puan-puan, yang kita lihat, mengapa hari ini dalam kalangan kita ni ada yang menjadi kesukaan murid, ada yang hanya suam-suam kuku je dengan kita. Adakah kerana kita ini hanya fokus pada
A. Sedangkan sasiah dirinya tidak kita sentuh. Bagi saya, sekiranya murid itu kita dekati dengan lebih rapat, maka dia mampu untuk berubah. Itulah guru abad ke-21 yang boleh bukan sahaja hebat di dalam kelas, tetapi juga di luar kelas, khususnya dalam sama-sama mengatasi masalah disiplin yang dihadapi oleh kebanyakan sekolah. Tuan-tuan dan puan-puan, seperti mana yang dikatakan oleh Tuan Moderator tadi, generasi yang berada di hadapan kita hari ini, yang berada di bangku sekolah hari ini, merupakan generasi alfa, iaitu generasi yang memang lahir dalam zaman IT. Jadi, kita sebagai seorang guru haruslah lebih mengetahui, haruslah lebih mendahului murid-murid kita. Janganlah kita takut untuk menggunakan IT. Perkara yang biasa dilakukan oleh guru-guru bila masuk ke kelas menggunakan papan tulis dan juga kita chalk and top lah macam tu. Jadi kita bayangkan kalau hari-hari murid menghadapi benda yang sama, memang bosan. Seperti mana kami sebagai SIC, kami masuk ke kelas sebelum membimbing guru, kami melihat guru itu mengajar. Memang betul tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita sendirilah berada di belakang, kita melihat rakan-rakan guru kita mengajar, memang kita merasa bosan kalau daripada A sampai Z, asyik dia saja yang bercakap. Okey, sekiranya adalah unsur-unsur IT itu digunakan, sekurang-kurangnya membuka sedikit mata murid-murid kita. Untuk itu, tuan-tuan dan puan-puan, guru abad ke-21 perlu menguasai IT itu sendiri sebelum mencurahkannya kepada anak-anak murid kita itu sendiri. Namun tuan-tuan dan puan-puan, janganlah kita pula mengharapkan jika tak ada IT itu, maka pembelajaran tidak boleh berlaku, pembelajaran tidak berlaku. Janganlah kita menongkak arus. Okey, IT ini hanyalah salah satu daripada elemen pengajaran abad ke-21. Tuan-tuan dan puan-puan, kita masuk pula bagaimana murid-murid yang kita harapkan hari ini. Macam mana murid yang kita nak lahirkan selepas ini, tuan-tuan dan puan-puan. Laporan daripada Job Street nyatakan bahawa pada tahun 2012 lebih daripada 24% siswa azhar kita yang keluar tidak mampu menempatkan diri mereka dalam alam pekerjaan. Mengapa, tuan-tuan dan puan-puan? Sebab utama adalah kerana mereka ini tidak mampu berkomunikasi dengan berkesan dan mereka juga tidak mahir dalam menyelesaikan masalah. Laporan daripada PISA menyatakan daripada 100 orang murid, hanya seorang sahaja murid kita yang mampu menyelesaikan masalah yang kritikal, yang kompleks. Hal ini sangat-sangat berbeza berbanding dengan murid-murid yang dari Jepun, Korea, malah negara jiran kita sendiri, Singapura. Jadi kita harus memikirkan apakah ciri-ciri murid yang patut kita lahirkan. Dalam konteks ini, saya rasa tuan-tuan dan puan, kita murid-murid yang kita nak lahirkan nanti ialah murid-murid yang mampu berkomunikasi, yang mampu membawa diri, yang mampu menjual diri mereka supaya mereka mendapat tempat dalam alam pekerjaan. Merujuk kepada aspirasi murid ya tuan-tuan, dalam PPM itu kita lihat murid-murid kita itu perlulah mempunyai kemahiran berfikir, kemahiran bahasa, identiti nasional, kemahiran memimpin, etika dan jadi tuan-tuan dan puan ya, individu yang mampu berkomunikasi dengan kesan ini, kita harap ya, apa yang dilihat dalam abad 21 ini berupaya membuat hubung kait antara subjek yang dipelajari dengan keadaan sekarang. Kita tidak mahu mendidik murid-murid kita menjadi seperti guru kakak tua yang kita latih tupi hari-hari. Apabila peperiksaan, muntahkan semuanya. Kita nak mereka ini lebih kreatif, mempunyai perasaan ingin tahu yang tinggi dan juga dapat menjana idea serta fleksibel. Justru tuan-tuan dan puan, konklusinya di sini dapat saya katakan bahawa murid yang kita gambarkan hari ini ialah
murid yang perlu celik daripada segala-galanya. Tidak kiralah sama ada bidang teknologi maupun akademik serta mempunyai kepribadian dan juga khasiat yang tinggi serta berintegriti. Sekian, wabarakatuh. Terima kasih kepada ahli panel kita yang kedua, Puan Zuraimah binti Muhammad dari PPD Rembau atas kupasan perkongsian tentang ciri-ciri murid, ciri-ciri guru pendidikan abad yang ke-21. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin yang saya hormati sekalian, saya ingin memetik kata-kata yang telah dikeluarkan oleh Saidina Umar. Begini bunyinya: didiklah anak-anak mengikut zaman. Zaman sekarang kita telah dimaklumkan tadi merupakan zaman generasi alfa. Jadi mereka ini perlu, nak tak nak, kita isikan sesuatu yang mampu untuk mencorakkan mereka. Bukan saja mereka berpengetahuan, sebaliknya mereka mampu untuk berdikari, mampu untuk berubah, mampu untuk hidup bersaing, bahkan kepatah duduk sama rendah, berdiri sama tinggi dengan bangsa-bangsa yang ada di atas muka bumi ini. Inilah harapan daripada Kementerian Pendidikan Malaysia. Inilah harapan daripada kerajaan kita agar rakyat Malaysia mempunyai satu jati diri, mempunyai acuannya tersendiri, namun mampu bersaing di persada antarabangsa. Tuan-tuan, hadirin yang saya hormati sekalian, ahli panel yang pertama tadi telah menjelaskan kepada kita tentang apa itu pendidikan abad 21. Lanjutkan ahli panel yang kedua tentang ciri-ciri dan murid, ciri-ciri murid dan ciri-ciri guru pendidikan abad 21. Saya fikir tuan-tuan yang ada di Seremban Prima ini pada petang ini sedikit sebanyak mendapat maklumat berkenaan ini. Saya akan lanjutkan lagi kepada panel yang ketiga. Saya mohon panel yang ketiga untuk menjelaskan kepada kita semua, apakah teras yang boleh kita jadikan sandaran, yang kita boleh jadikan panduan agar pendidikan abad yang ke-21 ini dapat kita implementasikan dalam kehidupan kita yang sebenar. Dipersilakan Dr. Nurhana. Okay, terima kasih moderator. Assalamualaikum, selamat petang. Saya yakin yang ada di hadapan saya merupakan guru. Hari ini kita dengar tadi dari awal kita bercerita tentang guru. Dari awal kita dengar sebutan kata guru, guru dan guru. Saya tak pasti sama ada tuan-tuan dan puan-puan setuju dengan saya ataupun tidak. Pada saya, jawatan ataupun gelaran guru itu merupakan satu gelaran yang sangat tradisional dan kini semakin klasik. Sebab apa saya katakan begitu? Satu masa dahulu, ibu bapa amat mengharapkan anak-anaknya menjadi guru. Tapi kalau kita tanya pada anak-anak kita hari ini, malahan pada anak-anak kita yang sekarang ini bergelar guru, tak ramai yang nak menyambung kesinambungan tugas ibu atau bapanya. Malahan hari ini kalau kita lihat jawatan guru itu menjadi sensitif. Kerana apa? Puncanya, ya, apa sahaja yang dilakukan oleh guru, baik di luar bilik darjah maupun di dalam bilik darjah, sentiasa diberi perhatian oleh masyarakat umum. Kerap kali kita dengar pelbagai paparan tentang guru. Okay? Jadi tadi menurut Tuan Moderator, saya diamanahkan untuk menyampaikan teras pedagogi. Saya kaitkan dengan diri kita yang bergelar guru. Apabila saya menyebut pedagogi, kita tidak lari daripada murid. Murid yang masih berada di bangku sekolah. Kerana murid yang tidak lagi di bangku sekolah, kita tidak akan menggunakan kaedah pedagogi. Sebaliknya, kita akan menggunakan kaedah andragogi. Jadi sekarang, bila saya sebut teras pedagogi, saya lebih memfokus kepada apa yang akan kita buat, apa yang perlu kita buat untuk atau ketika
berhadapan dengan anak-anak kita yang berada di bangku sekolah. Okey, sebelum tu kita lihat dulu ya, apa yang berlaku dalam perkembangan dunia hari ini. Dunia yang tadi kita sebut sebagai dunia abad ke-21. Perkembangannya sangat drastik, tuntutannya juga sangat pelbagai. Jadi dalam bidang pendidikan, pendidikan abad 21, suka tidak suka kita terpaksa melakukan satu transformasi untuk memperbaharui tahap pendidikan sedia ada, di mana seharusnya sistem pendidikan abad ke-21 ini lebih bersifat fleksibel. Bermakna di situ tidak lagi hanya terhad kepada membaca, memaham, menghafal dan memuntahkannya semula. Tuntutannya kepada siapa? Pastinya kepada guru. Jadi kita lihat teras pedagogi pertama yang menuntut tanggungjawab guru, sama ada suka atau tidak, guru perlu laksanakannya. Pertama, kita lihat di situ ya, perancangan pengajaran kandungan dan penyampaian. Ketika saya menyebut perkataan perancangan pengajaran kandungan dan penyampaian, bagi mereka yang bergelar guru, ini bukan sesuatu yang asing. Ya? Cuma menjelang abad ke-21, ya, murid yang dihasratkan melalui pembelajaran abad ini menuntut supaya guru merancang pengajaran, kandungan pengajaran dan penyampaiannya lebih efektif dan efisien. Sebabnya ialah kerana kemahiran asas yang perlu dikuasai oleh murid hari ini semakin pelbagai. Ya, secara umumnya 3 kemahiran utama perlu dikuasai oleh murid, iaitu pertama, kebolehan berkomunikasi. Suka atau tidak, anak-anak hari ini perlu boleh berkomunikasi, bukan sahaja menguasai bahasa tetapi boleh berkomunikasi secara langsung dan menyampaikan idea secara spontan. Kedua, kebolehan yang perlu dikuasai oleh murid hari ini, iaitu kebolehan bekerja dalam pasukan. Tidak ada lagi cerita yang membenarkan kita hidup sendiri-sendiri. Sebabnya kita ialah makhluk sosial yang perlu saling berhubung antara satu sama lain. Tuntutan pekerjaan hari ini juga tak ada lagi yang boleh duduk sendiri-sendiri. Perlu berkomunikasi, berhubung dengan masyarakat luar. Dan kebolehan ketiga ialah kesediaan untuk menyelesaikan masalah. Ini boleh dikaitkan dengan tuntutan keperluan pekerjaan pada hari ini. Majikan tidak lagi mahu pekerja yang hanya tahu menurut perintah dan kemudian mencari masalah dan membawa masalah itu kepada majikan. Majikan mahukan pekerjanya yang boleh menyelesaikan masalah. Jadi, tanggungjawab kita sebagai guru untuk menyahut keras pedagogi tadi. Pertama, kita harus pastikan bahawa proses PDP yang kita laksanakan di sekolah, di bilik darjah, tak kisahlah sama ada di sekolah menengah atau sekolah rendah, perlu memenuhi 3 kriteria utama. Pertama, proses PDP perlu atau mesti dimulakan dengan set induksi, atau lebih biasa kita sebut sebagai starter, macam kereta. Ketika tuan-tuan dan puan-puan nak datang ke sini untuk menghidupkan kenderaan tersebut, tuan-tuan dan puan-puan akan menghidupkan enginnya. Ya? Demikian juga dalam proses PDP. Untuk menjadikan proses PDP itu bermakna, starter perlu berfungsi dengan baik. Selepas starter, apa pula? Semangat telah dibangkitkan, minat telah pun ditimbulkan. Langkah pengajaran perlu dipastikan merupakan langkah pengajaran yang diatur dengan baik supaya ilmu yang disampaikan itu akan jadi berkesan. Dan sebelum mengakhiri satu-satu proses PDP, ya, di bawah teras pertama ini perlu diselesaikan dengan penutup, iaitu penuntut yang mampu memantapkan pengetahuan yang diterima. Dan bagi guru, proses PDP-nya tidak akan selesai pada peringkat penutup.
langkah seterusnya bagi guru ialah membuat refleksi, melihat kembali apa yang disampaikan tadi benar-benar berkesan atau tidak, ataupun apa yang disampaikan tadi hanya sekadar memenuhi syarat tugas pada hari tersebut. Itu tugas kita sebagai guru, melihat kepada teras yang pertama. Kemudian kita beralih pula kepada teras yang kedua. Murid kita berada di sekolah berapa lama? Sekurang-kurangnya akan berada di sekolah dari 7.30 pagi sehingga 1.30 tengah hari. Sekurang-kurangnya. Tapi dalam sistem pendidikan abad ke-21 ini jarang sekali kita melihat murid kita berada di sekolah sehingga 1.30 tengah hari. Biasanya murid akan sampai melanjutkan tempoh masa berada di sekolah sehingga ke petang. Jadi, teras kedua menuntut kita guru supaya mencipta persekitaran pengajaran yang positif. Hal ini sangat penting, jika tidak murid akan merasa kehadiran di sekolah sebagai sesuatu yang sia-sia. Okey, kita lihat apa yang dimaksudkan dengan mencipta persekitaran pengajaran yang positif. Ada dua bentuk persekitaran yang perlu kita beri perhatian. Pertama, iaitu persekitaran pembelajaran fizikal, yakni rasa selamat, rasa selesa murid sepanjang berada di sekolah, sepanjang murid berada di bilik darjah, sepanjang murid bersama dengan gurunya di kawasan sekolah. Okey, memandangkan kita melihat pada proses pedagogi, maka saya kecilkan rasa selamat dan selesa murid tadi kepada persekitaran bilik darjah. Satu perkara untuk mewujudkan rasa selesa dalam kalangan murid yang perlu kita beri perhatian ialah susun atur kedudukan murid di dalam kelas. Memang kita akui dalam keadaan tertentu bilangan murid, saiz kelas akan sentiasa menjadi kekangan kepada kita guru. Suka tak suka kita perlu akui perkara ini. Tapi sebolehnya kita cuba sediakan ruang pembelajaran yang di akhirnya ketika proses pembelajaran berlangsung, pembelajaran yang dilaksanakan itu akan berpusatkan murid. Sebabnya kerana saya dah sebutkan tadi ciri murid yang perlu ada, ciri kemahiran yang perlu dikuasai oleh murid hari ini. Guru tidak akan jadi Perdana Menteri di dalam kelas. Sebaliknya, guru akan berperanan sebagai fasilitator yang memudahkan proses pengajaran murid dan mengembalikan hak murid untuk mendapat ilmu. Ya, tu masih lagi persekitaran pembelajaran fizikal. Satu perkara lagi yang saya nak sebut di bawah teras, ya, mencipta persekitaran pengajaran positif ialah menyediakan peluang kepada murid untuk mengakses sumber pembelajaran. Apabila disebut mengakses sumber pembelajaran, seringkali terlintas di fikiran kita ialah kemudahan ICT. Murid boleh mengakses seberapa banyak maklumat, tetapi harus kita akui kemampuan kita di negara ini buat masa ini masih belum sampai ke tahap yang maksimum. Maka apabila saya sebut kemudahan mengakses sumber pembelajaran di sini, kita boleh pelbagaikan. Antaranya adalah wujudkan persaingan sehat antara murid melalui usaha mempamerkan hasil kerja murid, minta mereka membuat banding beza hasil kerja yang dipamerkan. Secara tak langsung, banding beza yang dilakukan akan membuka minda murid untuk melihat, ya, kenapa jawapan saya begini, kenapa jawapan dia begitu. Ya? Okey, kemudian perkara kedua di bawah teras mencipta persekitaran pengajaran yang positif ialah persekitaran pembelajaran emosi. Memandangkan keupayaan dan daya tahan seseorang murid berbeza, ya, kegelisahan boleh menjadi penyakit yang berbahaya dan menyebabkan penderitaan serta menjejaskan keharmonian hidup.
Bila saya sebut keharmonian hidup di sini bermaksud keharmonian murid semasa berada di bilik darjah. Jadi dalam konteks bilik darjah, ya, kegelisahan dan ketidakstabilan emosi ini di akhirnya akan mengakibatkan kegagalan. Dan sebagai guru, kita bertanggungjawab untuk membantu mengurangkan perkara ini. Apa yang boleh kita buat? Itu persoalannya. Okey. Jadi untuk membolehkan murid meneruskan pembelajarannya dengan ceria, positif, ya, antara langkah yang boleh saya kongsikan di sini, saya rasa langkah yang saya kongsikan juga ada antaranya yang telah dilaksanakan di sekolah tuan-tuan dan puan-puan. Kita lihat yang pertama, iaitu berkaitan dengan kehadiran murid. Seringkali kita disebutkan, raikan murid yang hadir ke sekolah dan ambil tahu tentang murid yang tidak hadir ke sekolah. Bagi murid, apabila kehadirannya di sekolah diambil tahu, sekiranya dalam hari-hari tertentu mereka tak datang ke sekolah, guru bertanya, dia akan merasa dirinya dihargai. Secara tak langsung, penghargaan tersebut akan menyediakan satu rasa selamat dalam diri murid. Okay, perkara kedua yang boleh kita tetapkan, yang boleh kita buat, masih lagi di bawah, teras mencipta persekitaran pengajar yang positif berkaitan dengan keselesaan emosi ialah menetapkan peraturan rutin di kelas. Sebab murid kita sangat pelbagai. Ada yang datang ke sekolah kerana mereka nak belajar. Ada yang datang sekolah kerana mereka terpaksa datang. Dan ada yang datang ke sekolah kerana bila datang ke sekolah dia dapat duit belanja. Kalau tak datang sekolah dia tak dapat duit belanja. Kepelbagaian ini akan mewujudkan kegelisahan sebab antara mereka akan mengganggu rakan-rakan. Dan kita sebagai guru di bawah teras menyediakan persekitaran boleh menetapkan peraturan rutin yang boleh menetapkan peraturan rutin yang kemungkinan dan kita harapkan akan mengurangkan kegelisahan anak didik kita. Selain dari itu, dalam proses PDP, dalam pendidikan abad 21, kita perkenalkan satu lagi, penggunaan quiet signal dan traffic light untuk mengawal tingkah laku murid. Seterusnya, dalam usaha menyediakan keselesaan emosi, jangan lupa kita berikan penghargaan kepada anak murid di atas setiap pencapaian yang dilakukannya. Penghargaan untuk kita dalam bidang pendidikan sangat pelbagai, sekurang-kurangnya dalam bentuk pujian dan ucapan terima kasih. Okey. Baru sampai teras yang kedua. Saya beralih lagi ke teras yang ketiga, iaitu mewujudkan pentaksiran. Ya, suka tak suka sebagai guru, kita selepas mengajar kita akan laksanakan pentaksiran. Okey. Dalam keadaan hari ini, pentaksiran juga menjadi sesuatu yang sangat sensitif. Apa yang berlaku tahun lepas? Apabila kita cuba menukar sedikit corak pentaksiran daripada sebelum ini berasaskan pen dan pensel kepada satu bentuk pentaksiran baru yang memuji tahap kemampuan murid secara menyeluruh, satu Malaysia jadi gawat. Bukan gawat kerana keuangan dan sebagainya, gawat kerana bilangan A-nya tak cukup banyak. Okey? Jadi dalam pendidikan abad ke-21, ya, selaras dengan tuntutan semasa, pentaksiran tidak dilihat sebagai satu bentuk penilaian berasaskan pen dan kertas sahaja. Sebaliknya, episod pentaksiran ini akan merangkumi aktiviti menghurai, mengumpul, merekod, memberi skor dan menginterpretasi maklumat tentang hasil pembelajaran murid secara holistik. Dan bagi kita guru yang melaksanakan pentaksiran ini, kita harus memastikan bahawa setiap pentaksiran yang dilaksanakan itu ialah pentaksiran yang boleh diperhatikan, boleh diukur, boleh diurus, relevan dengan keadaan semasa, mencakupi dan seimbang.
Okey. Jadi dalam konteks PDP abad 21 tadi saya dah tegaskan bahawa pentaksiran bukan sahaja pada kertas dan pensel. Jadi saya kongsikan kat sini, ya, di sini dalam perjumpaan kita petang ini, antara bentuk pentaksiran yang boleh kita laksanakan semasa proses PDP. Dua bentuk pentaksiran, satu sumatif, satu lagi ialah formatif. Pentaksiran sumatif saya rasa tak perlu disebutkan. Kita guru sangat jelas. Yang saya nak sebutkan di sini ialah pentaksiran formatif yang sentiasa kita akan laksanakan dari semasa ke semasa kita melaksanakan proses PDP di dalam kelas. Satu dari bentuk pentaksiran yang boleh kita laksanakan yang berbentuk formatif ialah melalui teknik penyoalan. Setiap hari kita masuk ke kelas, saya yakin pasti ada soalan yang dikemukakan. Persoalan di situ ialah, adakah soalan-soalan yang kita kemukakan itu mampu mentaksir murid kita? Dari soalan yang menguji kemahiran berfikir aras rendah sehinggalah soalan yang menguji kemahiran berfikir aras tinggi. Itu yang perlu kita beri perhatian, ya. Kerana apa? Penyoalan ini sangat penting kerana teknik penyoalan yang berkesan, ya, yang kita gunakan akan mendorong dan merangsang pemikiran murid kita. Jika kita kerap mengemukakan soalan-soalan yang berbentuk kemahiran berfikir aras rendah, itulah hasilnya murid kita. Dan bagi memenuhi tuntutan hari ini, soalan-soalan berfikir aras tinggi perlu diimplementkan. Selain dari penyoalan, ada lagi beberapa alat berfikir yang boleh kita gunakan di peringkat bilik darjah. Contohnya carta KWL. Kemudian Venn diagram, pengukuran grafik, peta pemikiran IT, peta minda. Yang saya rasa semuanya ini bukan sesuatu yang asing kepada kita yang bergelar guru. Okey, untuk PDP abad 21 beberapa aktiviti lagi diperkenalkan untuk tujuan pentaksiran. Contohnya seperti 2 star 1 wish atau 2 bintang 1 impian yang akan memberi ruang kepada murid kita untuk membuat pentaksiran bersama rakannya. Di sini kita akan memberi ruang kepada rakan yang membaca hasil kerja rakannya yang lain, memberikan pujian dan harapan terhadap hasil kerja tersebut. Penggunaan papan tulis mini atau mini whiteboard juga merupakan satu bentuk pentaksiran yang boleh dilaksanakan. Malahan, keputusannya akan didapatkan secara spontan. Ketika murid menulis, melakar jalan kerja, guru sudah tahu sama ada murid tersebut faham atau tidak terhadap proses PDP yang berlangsung. Okey, saya pergi pada teras yang keempat. Ada 5 teras. Sekarang teras yang keempat iaitu pembelajaran kolaboratif dan kooperatif. Sebut PDP abad 21, kolaboratif dan kooperatif tidak dapat lari. Malahan saya yakin guru yang berada di hadapan saya juga, ya, perkataan kolaboratif dan kolaboratif telah kerap bermain dalam mesyuarat di peringkat sekolah. Apa itu pembelajaran kolaboratif dan kooperatif? Ya, iaitu satu, pendekatan pembelajaran berasaskan murid yang menggalakkan murid-murid melakukan aktiviti, belajar, berubah dan mempertingkat potensi diri secara bersama-sama. Sebab tadi kita tahu murid hari ini bukan lagi murid yang boleh hidup sendiri. Jadi kita bawa tuntutan ini ke dalam proses PDP melalui pembelajaran kolaboratif dan kooperatif. Terdapat 3 bentuk kolaboratif yang boleh dilaksanakan dalam kelas, ya, bagi memenuhi tuntutan pembelajaran abad ke-21. Pertama, kolaboratif antara guru dan murid. Saya rasa ini bukan perkara asing. Sejak kita bergelar guru, kita dah mula berkolaboratif dengan murid.
Kedua, tuntutan kerja dalam kumpulan membawa satu lagi bentuk kolaboratif, iaitu kolaboratif murid dengan murid, dan perkembangan ICT menuntut satu lagi kolaboratif, iaitu kolaboratif melalui ICT. Semuanya berkolaboratif, matlamatnya untuk mendapatkan ilmu semaksimumnya bagi menjadikan murid yang ada di hadapan kita ialah murid yang mampu menyahut seruan dan tuntutan semasa. Okey, antara aktiviti kooperatif dan kolaboratif yang boleh kita laksanakan dalam bilik darjah, contohnya dalam bentuk seminar, temu bual 3 langkah atau 3-step interview, think, pair, share atau fikir, pasang dan kongsi. Kadang-kadang bila kita terjemahkan ke dalam bahasa Melayu bunyinya agak pelik. Kemudian tu jigsaw, iaitu susun suai gambar, penyelesaian masalah, round table iaitu meja bulat, aktiviti gallery walk. Kemudian tu satu lagi aktiviti yang kita sebut dalam bahasa Inggeris sebagai send a problem, tetapi bila diterjemahkan menjadi menghantar satu masalah dan membuat perbandingan dan berkongsian nota. Kesemua aktiviti yang saya sebutkan tadi merupakan aktiviti yang tak mungkin dilaksanakan apabila murid itu belajar seorang diri. Suka tak suka, kolaboratif dan kooperatif akan berlangsung di peringkat bilik darjah. Ini yang perlu diberi perhatian oleh guru dan menjadi satu dari tuntutan. Itu sebabnya kenapa aktiviti ini dimasukkan sebagai satu daripada teras pedagogi. Dan teras yang kelima kita kaitkan dengan diri guru sendiri selepas kita lihat beberapa aspek berkaitan dengan murid tadi, iaitu pengetahuan profesionalisme pada diri guru dan kemahiran guru membuat refleksi selepas selesai satu-satu proses PDP. Bila saya menyebut tentang kemahiran atau pengetahuan profesionalisme, kita guru selama ini setuju bahawa karier kita merupakan karier yang diangkat sebagai satu profesional. Jadi, untuk itu guru harus berilmu, baik ilmu pedagoginya maupun ilmu kontennya. Dan ketika menyampaikan ilmu, kerana dah ada dua tadi, ilmu pedagogi dan konten, itu akan digabungkan untuk memastikan proses PDP yang berjalan itu di akhirnya akan difahami oleh murid, dan lebih baik lagi apabila gabungan kedua kemahiran tadi berjaya mewujudkan satu inovasi baru dalam proses PDP yang akhirnya dapat membantu kecemerlangan murid. Satu lagi perkara yang saya sebutkan tadi dalam pengetahuan profesional ialah kemahiran guru membuat refleksi, kerana refleksi ini akan menjadi pencetus kepada inovasi seterusnya. Jadi kalau kita lihat ada 5 teras pedagogi yang saya bincangkan tadi, kalau saya tanyakan pada guru-guru yang ada di hadapan saya, perkara ini bukanlah perkara baru, perkara yang kita dah buat selama ini. Tapi persoalannya kenapa dalam PDP abad 21 perkara ini masih nak disebutkan? Okay? Jadi apa? Kenapa? Apa? Mengapa? Bagaimana? Itu persoalan yang sering bermain dalam minda kita. Okay. Saya rumuskan perkara-perkara yang saya sebut 5 teras tadi. Walaupun nampaknya sekalimbas kita melihat 5 teras pedagogi tadi sebagai sesuatu yang tidak asing kepada kita warga pendidik, kita rasakan perkara-perkara tersebut bukannya perkara baru, malah selama ini kita telah pun laksanakannya. Kini dalam pendidikan abad ke-21, dalam usaha untuk menyahut cabaran dan tuntutan abad ke-21,
segala yang kita rasa biasa tadi, segala yang kita rasa sepertinya sudah tahu tadi, ya, perlu dikemas kini, disusun semula, dibuat penambahbaikan dan dimaksimumkan penggunaannya melalui daya usaha dan kreativiti seseorang guru, kita guru, ya, untuk memastikan ada impak, ada hasil, ya, dan impak yang lebih berkesan ialah impak yang akan menyediakan murid agar sentiasa menyahut cabaran dan tuntutan perkembangan dunia. Kalau itulah tuntutannya kepada murid, maka tuntutan kepada kita guru, pihak yang menyampaikan ilmu amat hebat. Dan kelima-lima teras pedagogi ini sepatutnya bukan lagi menjadi perkara asing kepada kita guru. Okay? Saya sudahi perkongsian saya tentang 5 teras pedagogi ini sampai di sini. Dan perbincangan seterusnya akan disambung oleh ahli panel seterusnya. Terima kasih. Terima kasih kepada ahli panel kita yang ketiga, Dr. Nurhana, yang telah memberikan satu percambahan ini. Bukan sahaja melibatkan kita, juga melibatkan kepada anak didik kita. Anak didik kita merupakan manusia, merupakan aset yang terpenting. Bayangkan tuan-tuan dan puan-puan, sekiranya kita memaksimumkan keupayaan anak didik kita tadi untuk menerima kelima-lima teras tadi, saya yakin dan pasti kita akan beroleh kejayaan, beroleh kecemerlangan di dunia dan di akhirat. Namun demikian, tuan-tuan kena ingat, mana ada satu cabaran, mana ada satu kejayaan yang diperoleh dengan mudah? Tidak ada. Saya ingin membawa tuan-tuan kepada satu kisah yang mudah. Di manakah letaknya minyak? Di manakah letaknya mutiara? Semuanya jauh di dasar sana. Sukar untuk kita mendapatkannya. Tetapi kesukaran itu akhirnya berbalas dengan senyuman dan sebagainya. Untuk itu, cabaran abad 21 perlukan cabaran yang hebat juga. Tidak terkecuali pendidikan abad 21 melalui cabaran, melalui perubahan. Jadi apakah yang harus kita lakukan? Untuk itu saya mohon ahli panel di sebelah kiri saya yang lama menunggu, setia menunggu, begitu juga tuan-tuan dan puan-puan yang masih sabar untuk sama-sama berkongsi dengan kami ahli forum kita pada petang ini yang bertajuk Perkongsian Amalan Terbaik Pendidikan Abad 21. Untuk itu dipersilakan Encik Kamarul Azman dari PPD Production untuk menjelaskan kepada kita cabaran dan perubahan yang harus kita temui. Dipersilakan tuan. Terima kasih diucapkan kepada tuan moderator, ahli-ahli rakan panel saya di atas ini, tuan-tuan dan puan-puan yang saya percaya adalah terdiri daripada guru-guru seperti saya juga. Dan saya akan membincangkan soal penerimaan kepada perubahan, iaitu adapting to changes. Alright. Jadi bila kita sebut tentang perubahan merupakan perjalanan meninggalkan yang lama dalam usaha menuju dan menerima yang baru. Dan sudah pasti yang baru itu mestilah lebih baik daripada yang lama. Walaupun begitu, seringkali diperbincangkan di kalangan ahli-ahli ilmuwan yang mengatakan bahawa guru ini merupakan satu kelompok manusia yang sukar menerima perubahan. Walaupun demikian, apabila ditanya dalam satu kajian yang dijalankan oleh Mike Beaumont dari University of Manchester, ada mengatakan dia mendapati bahawa ada 2 perkara yang tidak digemari oleh guru, iaitu 86% guru yang ditanya apakah mereka perkara yang paling mereka tidak suka kepada kerjaya mereka menyebut iaitu yang paling mereka tak suka dengan kerjaya guru ialah melakukan perkara yang sama tahun demi tahun.
Benda itu diulang-ulang tahun demi tahun. Dan perkara yang kedua yang tak digemari oleh guru ialah berubah, melakukan perubahan. Jadi ini adalah dua perkara yang amat bercanggah antara satu sama lain. Di satu pihak, guru tidak suka melakukan perkara yang sama setiap kali, setiap tahun, tetapi guru juga tidak suka akan perubahan. Kerana perubahan-perubahan ini akan membawa kepada banyak faktor-faktor lain. Dan walaupun demikian, kenyataan yang menyatakan bahawa guru ini merupakan kelompok manusia yang sukar untuk diubah, ditentang hebat oleh seorang ahli akademik daripada Tucson, iaitu Virginia Richardson. Dalam satu jurnal yang bertajuk Teachers and Change, Virginia Richardson ini mengatakan bahawa tidak ada bukti menunjukkan bahawa guru adalah kelompok manusia yang tidak mahu didedahkan dengan perubahan. Malahan kalau boleh saya bacakan apa dapatan yang didapati dari sini, I have observed teachers in such diverse locations as in Tucson, Arizona, Vancouver, British Columbia, Malawi and Hong Kong. The teachers I have worked with in these places were not teaching exactly the same way they did the previous year. Nor do I as a teacher, nor as teacher educator. In fact, teachers change all the time. Maknanya, guru-guru sentiasa berubah. Jadi apabila ditanya kenapa guru tidak mahu berubah, mungkin guru ini sedar bahawa mereka secara tidak sengaja mereka telah melalui proses-proses perubahan itu secara tidak perlu diberitahu, kerana mereka sudah semula jadi melakukan perubahan-perubahan. Okey, tapi kenyataan Virginia Richardson ini telah disangkal oleh seorang academician, iaitu Michael Fullan, yang telah menulis dalam bukunya yang bertajuk The New Meaning of Educational Change. Kata Fullan, the teachers are reluctant to change because they want to cling to their old ways. Changes make people feel uncomfortable. Jadi dalam buku yang ditulis oleh Michael Fullan ini, dia telah menyebut bahawa dia pandangannya berbeza dengan Virginia Richardson. Dia melabelkan guru-guru ini sukar untuk berubah kerana ada atas beberapa sebab. Yang pertamanya ialah kerana the fear of failure. Guru-guru ini, seperti yang kita tahu, tuan-tuan guru-guru, apabila berada di dalam kelas, tuan-tuan merasakan bahawa tuan-tuan adalah bos. And you know what you are going to do with your students, what is best for your students, apa yang terbaik. Dan guru-guru merasakan bahawa dia tidak perlu diajar. Mereka bimbang mereka akan gagal sekiranya mereka diajar. Itu sebabnya guru-guru yang paling mereka tak suka ialah apabila nazir datang, duduk di belakang kelas menilai pengajaran mereka. Sebab mereka tidak suka dinilai, dan akhirnya selepas dinilai mereka dilabelkan sebagai seorang yang gagal. Dan persoalan yang sering diajukan oleh guru-guru ialah mengatakan bahawa jika sesuatu itu telah berjalan dengan baik, dengan berkesan, mengapa perlu ada perubahan? Jadi ini antara faktor yang menyebabkan guru-guru ini tidak suka menerima perubahan. Tapi seperti apa yang telah dibincangkan oleh ahli panel yang pertama dengan yang ketiga, sebenarnya jika kita teliti dengan lebih terperinci apa yang terkandung dalam PPPM ini, sebenarnya perubahan itu tidaklah besar. Cuma approach-nya saja yang berbeza, kandungannya tetap sama. Dan kita di sistem pendidikan di Malaysia diberi satu nafas yang baru.
Sebenarnya perkara-perkara ini setelah kita lakukan sejak dahulu lagi, ya, jika kita sedar. Dan faktor yang kedua yang menyatakan bahawa, yang disenaraikan oleh Fulan, yang mengatakan bahawa guru itu tidak suka berubah kerana mereka ini adalah creatures of habit. Guru ini dilabelkan sebagai the creatures of habit. Mereka lebih senang dengan apa yang telah mereka lakukan selama ini. Mereka datang, masuk ke kelas pukul 7.30 dan pulang dalam pukul 3 dan sebagainya. Ketika berada di dalam kelas, mereka tahu bagaimana untuk mengajar anak didik mereka dan sebagainya. Jadi mereka dah biasa dengan ini semua. Jadi kerana mereka adalah creatures of habit, untuk menukar mereka adalah sukar. Tetapi untuk menukar ini bukanlah satu proses yang baru, sebab guru sendiri melalui proses-proses ini. Yang ketiga ialah guru sentiasa, guru adalah manusia yang berkerjaya, yang sering menyatakan bahawa is there a need to change? Apa keperluan? Kenapa mesti berubah? Sedangkan apa yang ada di depan mata itu adalah berjalan dengan baik. Jadi guru sering bertanya, apa perlu untuk berubah? Jadi kalau itu persoalannya, maka jawapannya tentulah untuk menghasilkan yang terbaik, untuk menghasilkan pelajar yang biasa menjadi luar biasa. Kerana guru tidak mahu menjadi guru biasa yang melahirkan pelajar biasa yang mendapat kerja biasa-biasa. Sedangkan guru mempunyai tanggungjawab untuk melahirkan generasi yang luar biasa. Kalau dia itu seorang penulis, dia menjadi seorang penulis yang hebat, ya? Kalau kita pernah, anak murid saya bertanya, kenapa pemain bola sepak di England kalau dia main dengan baik, kalau pemain bola sepak Malaysia main dengan tidak begitu baik? Sebenarnya bukan pemain bola sepak saja, saya kata, dalam bidang, segala bidang pun, seseorang pelajar yang berada di negara lain, dia dihasilkan menjadi yang terbaik oleh guru mereka, sebab guru mereka telah mengenal pasti potensi mereka sejak di bangku sekolah lagi. Kemudian guru juga tidak mahu berubah kerana mereka rasa the loss of control. Mereka rasa bila mereka berubah, disuruh berubah dalam kelas, maka mereka akan hilang kuasa untuk memerintah, hilang kuasa untuk mengajar anak-anak muridnya apa yang perlu dilakukan. Kemudian guru juga mendapati agak sukar untuk berubah kerana mereka kata kalau ada perubahan, kalau begitu canggih sekali perubahan yang hendak dilakukan, apa bantuan yang akan kami perolehi? The support system. Hari ini guru bercerita tentang banyaknya kerja-kerja pengkeranian. Dahulunya dijanjikan akan ada jawatan khas yang akan diwujudkan dan sebagainya, kerana argumen yang dilakukan oleh guru ialah mengatakan mereka semakin lama semakin banyak kerja. Sebenarnya kalau kita perhatikan dalam apa yang tersirat dalam PPPM itu, tugasnya adalah sama, cuma kita nak rebrand semula apa yang kita lakukan. Jadi persoalan guru, sama ada guru menerima ataupun tidak pernah timbul. Seperti kata Virginia Richardson itu, sebenarnya kelompok guru adalah kelompok manusia yang sentiasa berubah. Saya rasa setakat itu saja, Tuan Moderator. Terima kasih kepada ahli panel kita yang keempat. Saya bersetuju. Saya boleh simpulkan begini, apa yang telah diujarkan oleh ahli panel kita yang keempat tadi. Ini berarti tolak kepada sikap kita. Sikap tadilah yang membentuk kepada perubahan kita, nak atau tidak. Jadi perubahan itu bukan sahaja dalam kalangan guru. Murid perlu berubah,
kepimpinan sekolah, pucuk pimpinan sekolah perlu berubah, ibu bapa perlu berubah, supaya kita seia dan sekata, seirama, supaya perkara ini dapat dirasai bersama. Pentingnya berubah itu untuk ke arah yang baik. Kita perlu berhijrah. Kita jangan takut dengan cabaran. Bagi seorang nelayan, cabaran lagi besar gelombang dia, lagi besar harapan rezeki dia untuk memperoleh ikan-ikan yang besar. Ikan-ikan itu merupakan pendapatan. Begitu juga dengan kita. Setelah kita melalui cabaran tadi dan kita berjaya melaluinya, pasti kejayaan akan kita kecapi. Tuan-tuan, hadirin yang saya hormati sekalian, apa jua perubahan yang harus kita lalui, kita memerlukan akal fikiran kita. Manusia diberikan akal fikiran untuk sama kita melihat, untuk sama kita menilai yang mana baik dan yang mana buruk, yang mana betul dan yang mana salah. Untuk itu, pendidikan abad 21, apakah amalan-amalan terbaik yang boleh kita kongsikan? Untuk itu saya mohon panel yang kelima, Wan atau kata panggilan manis dia Kak Wan, untuk berkongsi maklumat dengan kita. Silakan Kak Wan. Terima kasih Tuan Moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Yang dimuliakan ahli panel serta hadirin sekalian. Dari desa terus ke pekan untuk menjual hasil ternakan. Salam pertemuan saya hulurkan, perkongsian ilmu kita manfaatkan. Sebelum saya meneruskan apa yang dimahukan oleh Tuan Moderator kita, saya ingin bertanya kepada cikgu-cikgu ataupun guru-guru di hadapan saya, dan saya sendiri pun ada jawapannya. Saya nak tanya, adakah amalan yang kita lakukan sejak kita menjadi guru dulu itu tidak baik, tidak bagus, berbanding dengan amalan yang kita perlu lakukan pada abad 21 ini? Jadi menurut kata Saidina Umar, didiklah anak mengikut zamannya. Jadi di sini, nak atau tak nak, kita perlu mendidik anak didik kita mengikut arus zaman sekarang. Jadi daripada teras pedagogi dan juga ciri-ciri guru dan murid abad 21 dapat kita jadikan satu panduan, dapat kita nilai diri kita sendiri. Sejauh mana diri kita sebagai seorang guru yang berada di abad 21. Okey? Jadi untuk saya menjelaskan amalan terbaik itu, saya rasa ahli panel kita yang ketiga tadi telah menjelaskan kepada kita teras pedagogi, di mana apa yang kita perlukan dalam PDB kita, apa yang perlu ada dalam kelas kita. Okey? Jadi di sini saya hanya menyatakan bahawa satu perubahan besar sejak PPM dijalankan sejak tahun 2013 lagi, ya, di mana perubahan itu ialah apa yang kita lihat ialah tentang fizikalnya, fizikal kelas itu, fizikal guru, fizikal murid, di mana pemikiran dan juga kelakuan mereka berubah. Sebab kita lihat sekarang ni dunia pun dah berubah. Semua benda berubah. Begitu juga dengan di Seremban ini. Dulu di Seremban ini dipanggil Seremban Perik, kan? Dan sekarang ni dah ubah nama jadi Seremban Prima, sehingga saya pun tak tahu kat mana Seremban Prima. Tahulah orang saya bukan orang Negeri Sembilan, ya. Okay, tak apa. Tapi syukur alhamdulillah dah sampai dekat sini. Jadi bertitik tolak di sinilah salah satu ciri pendidikan abad 21 ini ialah kita berpusatkan kepada murid. Kita memberi kebebasan kepada murid.
Tadi ahli panel kita mengatakan mengembalikan murid untuk belajar, untuk mendapatkan ilmu. Bagaimana? Bagaimana kita nak beri peluang kepada murid ini? Ya? Ini perlu kita fikirkan dan perlu kita kaji. Di sinilah letaknya amalan-amalan yang kita perlu lakukan dahulu dalam diri kita. Sebab itulah wujudnya PLC, Professional Learning Community, di mana PLC ini telah pun dilakukan, terutama sekali sejak SSIC Plus berada di sekolah lah, ya, mana PLC merujuk kepada beberapa perkara yang perlu kita lakukan, yang dapat kita lakukan untuk meningkatkan profesionalisme guru. Okay? Yang pertama ialah dari segi perkongsian idea, perkongsian maklumat, perkongsian amalan yang dapat kita gunakan di dalam kelas. Cuba kita bayangkan selama 20 tahun kita mengajar, dan selama 20 tahun kita menghadapi ragam pelajar. Apakah perubahan yang kita buat? Sehingga kan ada dalam kalangan kita yang mengajar di kelas yang belakang, bila sebut je kelas tu kita rasa satu perkara yang membosankan, sebabkan oleh pelajar tu kurang aktif, malas, ataupun pendidikannya amat rendah. Jadi tugas kita sebagai guru perlu mencari amalan yang terbaik. Terutama tadi kalau kita lihat dalam kelas, sekarang ni kelas kita telah berubah. Dalam kelas kita telah diwujudkan kumpulan-kumpulan, dan kumpulan ini boleh membina murid-murid yang aktif, yang berkongsi pendapat, yang berkomunikasi, dan juga yang dapat melahirkan idea bersama-sama. Okay? Baik, selain daripada itu, terdapat juga benda-benda baru yang perlu kita lakukan, seperti sudut-sudut seperti tadi yang diterangkan dalam teras pedagogi, mana hasil kerja murid perlu dipamerkan. Itulah penghargaan kita kepada hasil kerja murid. Dulu murid hanya pada buku latihan saja, kita periksa, kita bagi pada pelajar. Tetapi alangkah bangganya mereka kalau hasil kerja yang mereka berikan ataupun yang mereka hasilkan itu dipaparkan, dipertontonkan kepada kawan-kawan. Terutama sekali ini sekolah-sekolah rendah, pelajar amat bangga. Okay? Kemudian diwujudkan parking lot. Parking lot itu bertujuan memberi peluang kepada murid-murid yang pasif, yang tak suka bercakap. Di situlah tempat luahan rasa dia. Ataupun dia nak bertanya malu, dia buat soalan, dia letakkan kat parking lot tadi. Okay? Itu ialah kelebihan pada masa sekarang lah, yang adik-adik ini boleh kita gunakan untuk pembelajaran abad 21. Okay. Dari segi pentaksiran pula, saya rasa ianya banyak melibatkan kemahiran berfikir aras tinggi yang kita sebut kebat-kebat tu. Kalau kita lihat dalam peperiksaan awam pun, sekarang ini 30% pada soalan itu berpusat kepada kebat. Okay? Untuk mengembangkan kebat ini, fikiran aras tinggi ini, kita permudahkan dengan tool dia, iaitu iThink. Dan banyak peta pemikiran yang kita telah didedahkan dan kita gunakan dalam kelas. Saya rasa amalan-amalan ini sudah menjadi kebiasaan kepada kita. Sebab itulah amalan yang biasa lama-lama kita akan suka. Ya? Tapi yang kebiasaan dulu mungkin ianya memberi sesuatu yang berbeza dengan sekarang. Jadi sebenarnya inilah nasib orang di belakang, bercakap tergopoh-gopoh sebab masa tidak mengizinkan. Okay? Jadi saya rasa saya ingin masukkan satu lagi, ialah dalam PDP kita mesti ada sudut open, iaitu sudut
objektif pembelajaran, di mana kita dalam kelas perlu menulis di sudut papan tulis, iaitu objektif apa yang kita nak capai pada hari ini, agar pengajaran kita berfokus dan kita dapat nilai adakah objektif pengajaran kita tercapai pada hari itu. Dan ini ialah satu pembaharuan lah, sebab bila saya pergi ke sekolah-sekolah, perlu ke, saya pun tanya, perlu ke tulis? Saya rasa benda yang baru perlu kita terima dengan rela hati, macam pengantin baru lah kalau pengantin baru tu tahu je lah, kalau yang baru tu semua suka, bila dah lama tu mungkin dah biasa. Jadi saya rasa ahli benda kita yang terakhir ni ada lagi yang nak diperkatakan. Jadi saya serahkan kepada Tuan Moderator. Terima kasih. Okey, terima kasih kepada ahli panel kita yang kelima yang telah menjelaskan tentang antara amalan yang boleh dikongsikan. Saya yakin dan percaya ada rakan-rakan yang ahli panel yang ingin menambah kepada perkongsian tadi. Silakan ahli panel yang pertama. Terima kasih Tuan Moderator. Saya ingin sedikit berkongsi lah dengan cikgu-cikgu yang ada di sini berkaitan dengan penulisan objektif tadi. Yang ini sebenarnya dia telah menjadi satu polemik yang besar. Saya yakin cikgu pun mungkin akan mempertikaikan lah kenapa kita perlu menulis objektif. Adakah ini arahan SSC Plus? Sebab ada yang katakan SSC Plus masuk di sekolah minta kami tulis objektif. Mana puncuk kuasanya? Itu persoalan yang kadang-kadang SSC kena jawab. Tapi hari ini saya nak buat satu lontaran, mungkin pandangan pribadi, mungkin kita boleh berkongsi. Pada saya, kita ingat satu perkara, kenapa kita perlu tulis objektif? Sebab ada di kalangan guru mengatakan, kalau saya tak akan tulis objektif di papan tulis, kerana saya nak tengok sama ada objektif saya tercapai atau tidak. Itu yang kita lihat. Tetapi ingat ya, saya bagi satu perumpamaan lah, contoh ni. Kalau kita nak buat satu kertas kerja, kita perlu ada apa? Objektif. Sebab objektif itu akan memandu kita. Okay, bila kita telah menulis objektif di papan tulis, murid akan membaca. Contohnya lah, kalau katakan saya hari ini nak belajar SP dia tentang menulis, murid dapat menulis ayat berdasarkan simpulan bahasa yang boleh. Okey, jadi apa yang perlu murid tahu, dia akan tahu, dia akan buat hal tersebut. Tetapi kalau kita tidak pandukan dia, okey, itu guru saja yang tahu. Okey, sekian, terima kasih. Okey, terima kasih atas perkongsian tadi. Apa yang kami bincangkan pada petang ini merupakan satu perkongsian antara dapatan yang kami peroleh sewaktu kami mengadakan lawatan ke sekolah-sekolah amanah. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, jika berkesempatan, pergilah buat penanda aras di sekolah amanah di sana. Di Johor Bahru, di Kuala Lumpur, di Kuching, banyak sekolah amanah. Mereka telah mempraktikkan. Mereka praktikkan di sekolah-sekolah aliran biasa, tuan-tuan dan puan-puan, ya, bukan sekolah elit, sekolah-sekolah biasa. Tetapi pencapaiannya sebagaimana ahli panel yang keempat tadi sangat luar biasa. Baik, saya kesian dengan ahli panel kita yang keenam. Duduknya jauh di sana. Banyak perkara yang nak dikongsikan bersama kita. Saya ingin memberi laluan kepada beliau. Kita nak melihat hasil pendidikan abad 21 ini. Kita nak melihat kepada outcome dia. Apakah impak dan kejadiannya, khususnya kepada yang kita sasarkan, iaitu murid itu sendiri, generasi alpha itu sendiri. Apa akan berlaku kepada generasi ini? Silakan ahli panel yang ke-6, Encik Jamaluddin Anggur dari Jempol Jelembu. Silakan. Habis dengan nama-nama saya pun dia dah ubah dah. Jamaluddin Anggur dipanggil Jamaluddin Anggur. Tak apalah Encik Rahim, ya, memang sangat bersemangat
Saya pun dah confused yang mana satu panel, yang mana satu moderator. Tahniah Encik Rahim. Terima kasih kepada semua rakan-rakan yang telah pun berkongsi pandangan mereka tentang pendidikan abad ke-21. Tuan-tuan, rakan-rakan guru sekalian, saya faham kan? Mendang yang boleh jadi kan? Baiklah, saya ingin membawa perhatian rakan-rakan guru sekalian. Encik Rahim, saya nak tanya sikit. Ambil penama zaman sekolah rendah dulu. Zaman sekolah rendah dulu tahun bila? Tahun bila ambil PESA dulu? Masa tu ada UPSR tak? Ada. Sorry. Nama dia apa? Tak ada. Zaman saya zaman penilaian. Nah, saya juga daripada zaman penilaian. Saya nak tanya rakan-rakan guru kat sini, lebih-lebih lagi rakan-rakan guru yang senior. Pernah jumpa tak buku ni? Ingat lagi tak buku teks ni? Ini adalah buku teks semasa saya bersekolah di SK Felda Palung 3 dan sebelum itu di SK Batu Kikir dulu. Ini zaman dulu punya buku. Kalau Encik Rahim kalau boleh respon sikit lagi, bantu saya ni kan. Ingat lagi tak apa yang banyak ada dalam buku ni? Banyak maklumat yang kita peroleh. Contohnya kita tahu dah dia pula yang habis cakap kan. Dah tanya sikit je. Sebenarnya tuan, padat dengan pengetahuan. Padat dengan pengetahuan. Saya masih ingat lagi selepas sekolah rendah naik ke sekolah menengah, rakan-rakan dah masa di sekolah asrama. Dia balik daripada peperiksaan SRP, bagi kertas SRP kita, dia bagi tengok, bagi junior dia tengok. Boleh jawab dengan hanya berbekalkan pengetahuan sekolah rendah dulu, berupaya jawab soalan SRP. Bukanlah semuanya, sebahagiannya boleh jawab. Nak beritahu, zaman saya dahulu bersekolah, zaman kita bersekolah dahulu, zaman yang padat dengan pengetahuan. Banyak gambar. Kalau kata belajar sejarah, kita dah belajar sampai sejarah dunia. Sekolah rendah. Rakan-rakan guru yang lama-lama mesti tahu melalui perkara ini. Okey? Kita padat dengan pengetahuan. Tetapi apakah perkara yang sama? Kalau kita boleh lalui, adakah semua orang telah dapat menyerap ilmu pengetahuan tersebut? Mungkin terlalu banyak. Ramai yang tak dapat, ramai yang jadi bosan dan sebagainya. Okey? Jadi bila kita menceritakan tentang kemenjadian seperti yang Encik Rahim tuan moderator tanya tadi, bila sebut kemenjadian, zaman kita kemenjadian diukur berdasarkan pengetahuan. Kemenjadian itu diukur berdasarkan pengetahuan. Jadi apa anak murid kita ni, jadi apa anak kita ni berdasarkan pengetahuan. Banyak knowledge kita, banyak bacaan kita, banyak hafalan kita, maka kita akan berada di hadapan. Zaman berubah dengan pelbagai tuntutan, bidang pekerjaan, bidang keilmuan dan sebagainya, maka keadaan berubah. Apa yang berlaku? Daripada zaman pengetahuan, kita beralih kepada zaman yang lain pula. Zaman yang menuntut kepada pencapaian. So kita pun di kalangan guru bersesuaian dengan apa yang diminta, kita pun sediakan murid-murid kita untuk menjadi cemerlang. Maka kemenjadian murid pada zaman yang kita lalui sebelum ini adalah kecemerlangan pencapaian. Dan kita telah berjaya. Itu zaman yang sudah berlalu. Kecemerlangan pencapaian. Hari ini kemenjadian murid bukan lagi diukur berdasarkan pencapaian. Dia diukur daripada kemampuan mereka boleh berinteraksi sejauh mana dengan persekitaran mereka. Result hebat tak ada makna. Kita ada ramai anak-anak muda dekat sini, result mereka hebat, tapi tidak bermakna sekiranya mereka tidak mampu berinteraksi dengan apa yang ada di sekeliling mereka. Maka sebab itu saya sebelum nak sampai kepada penama Encik Rahim semula, sebut tentang kemenjadian murid ni, Encik Rahim, rakan-rakan panel semua, rakan-rakan guru semua, ia bukan suatu perkara yang boleh terjadi dengan sendiri. Murid jadi hebat, jadi bermanfaat dalam kelompok masyarakat dia tidak boleh terjadi dengan sendiri. Dia mesti mempunyai kaitan yang rapat dengan guru dia. Jadi kalau kita nakkan kemenjadian murid, tak kira lah nak jadi macam mana baik pun, dia banyak berkait rapat dengan kemenjadian guru. Bila sebut kemenjadian guru, maka dia berkait rapat dengan kemenjadian gaya pengajaran, pembelajaran guru tersebut. Bagaimana PNP dilaksanakan? Maka itulah yang tadi rakan-rakan panel sebut, sekian 5 amalan berkesan dan sebagainya. Semua ini
dia perlu sebati, dia perlu blended, dia perlu seia sekata, seayun selangkah. Mesti nak kena sama, barulah kita boleh bercerita tentang kemenjadian murid. Orang selalu kata bila sebut kemenjadian murid ni diukur dengan apa? Adakah dengan scroll, dengan ijazah, diploma? Kalau itulah ukurannya, hari ini kita ada seorang murid genius yang menjadi penagih bahan porno. Adakah ini hasilnya? Kita mahukan anak-anak murid yang boleh berinteraksi dengan nilai-nilai yang betul dengan apa yang ada di sekeliling dia. Dunia hari ini smartphone, semua orang ada smartphone. Dunia hari ini kalaupun kita tak benarkan anak murid kita pakai tab, iPad ataupun sebagainya di dalam bilik darjah, mereka gunakannya di rumah. Kita tak perlu bekalkan semua ini kepada mereka. Zaman ini zaman orang boleh bekalkan, mak ayah boleh beri pun. Jadi kita perlu berikan kepada mereka kemampuan untuk mereka menilai sendiri, berfikir, menentukan baik buruk dengan sumber yang ada kepada mereka. Jadi ini adalah perkara yang perlu menjadi elemen yang utama bila kita nak ukur kemenjadian murid. Jadi pertama sekali macam saya sebut tadi, kemenjadian dia bukan diukur daripada ijazah. Okay? Tapi bagaimana dia boleh berinteraksi. Saya nak kongsi dengan rakan-rakan guru sekalian video yang akan ditayangkan sebentar lagi ni. Satu video klip. Mungkin pernah tengok cerita ni, Mona Lisa Smile. Okay? Dalam filem Mona Lisa Smile ni, filem ini dilakonkan oleh Julia Roberts. Cikgu Julia, ada Cikgu Julia ke di sini? Ada Cikgu Julia? Tak ada. Okay? Anggaplah yang perempuan semua ni sebagai Cikgu Julia Roberts. Jadi Cikgu Julia ni dia mengajar di sebuah college. Saya ceritakan sedikit sinopsis dia supaya tuan-tuan dapat mengikuti cerita tersebut. Dia mengajar di sebuah college elit. Pelajar-pelajar dengan latar belakang yang hebat, pelajar-pelajar pandai. Jadi bila dia mengajar di sekolah tersebut, murid-murid ini menguji dia. Murid-murid ini memberikan respon-respon yang mana dia tak suka bila diberikan kepada mereka benda yang sama. Dulu pun belajar seni, itu juga cerita dia. Sekarang pun belajar seni, ini juga slide yang ditunjukkan. Jadi kita saksikan video ini. Kemudian saya akan tunjukkan juga kepada tuan-tuan bagaimana seorang guru yang sentiasa peka kepada tuntutan ataupun kehendak anak murid dia akan mula melakukan perubahan. Bila mula melakukan perubahan, bila dia meletakkan murid-murid dia menjadi kalangan murid yang berfikir, maka keadaan menjadi berbeza. Kita saksikan video ini. Perhatikan dengan teliti setiap watak dia. Thank you. Perli cikgu. This is History of Art 100. We'll be following Dr. Staunton's syllabus. Any questions, sir? Your name? What I can go first? Connie Baker. Catherine Watson, nice to meet you. Muka sombong. Not yet. And you are? Giselle. If someone could get the... Cepat bagi arahan. Dah buat dah. From the beginning, man has always had the impulse to create art. You know what this is? Wounded Bison, Altamira, Spain, about 15,000 BC. John Randall. You're a great job. Despite the age of these paintings, they are technically very sophisticated. Isn't that saving? And the thickness of the lines as it goes over the hump of the bison. Is that right? Yes, that's exactly right. Next slide. This one you are probably less familiar with. It was discovered by archaeologists in 1879, Moscow, France, dates back to 10,000 BC, singled out because of the flowing lines depicting movements. impressive name. Her horses. We call her just like that. Elizabeth Warren, they call me. Very good. Betty is also correct. Just because something is ancient doesn't mean that it is primitive. For example, next slide please. My students
tomb, 2470 BC, is a funerary statue of the pharaoh's tomb, originally intended to preserve the pharaoh's cup. So, Have any of you taken art history before? no. Let's go on slide. Seated scribe, Egypt, 2400 BC. Peasant couple plowing, 16th century BC, Egypt. Snake goddess, Minoan, 1600 BC. Victoria Romanesco, Minoan, 1600 BC. Funeral mass, Mycenaean, 1200. Jam, cikgu. Someone please get. Thank you. By a show of hands only, how many of you have read the entire text? And the suggested supplements. Long way from the book on the stage. Well, you girls do prepare. If you've nothing else for us, we could go to Independence Day. Kalaulah tuan-tuan rakan-rakan guru sekalian berdepan dengan kalangan murid yang jauh bersedia, apa sahaja yang ada dalam textbook, semuanya dalam kepala mereka. Okey. Jadi bagaimana agaknya Cikgu Julia Robert menyelesaikan permasalahan ini? Okey. Dia kehilangan penghormatan daripada murid, dia kehilangan yang itu. Okey, dia tak dapat kawal kelas dia. Dia jadi buntu apa nak buat. Akhirnya dia tunjukkan satu penyelesaian. Saya nak kaitkan perkara ini dengan kita sebagai guru-guru di sekolah. Kita mungkin tidak tahu apa sebenarnya yang ada dalam kotak fikiran anak murid kita. Mungkin mereka ada pelbagai idea-idea. So bagaimana kita nak berikan ruang kepada mereka untuk menguasai kekuatan berfikir mereka itu sendiri. So kita tengok satu lagi sambungan dia. Ini adalah penyelesaian yang digunakan oleh Cikgu Julia Robert. What is that? You tell me. Pause. Kita tengok apa yang berlaku. Ini yang kita nak bawa kepada anak-anak murid kita. Kita nak bawa kepada mereka sesuatu yang akan mencabar pemikiran mereka. Bukan perkara yang menjadi kebiasaan mereka. Kita nak bawa mereka, kita tahu hari ini kita didedahkan dengan kebat. Konteks bukan lazim. So dia tak boleh nak poyo, dia tak boleh nak jobo, tak boleh nak belagak, tak boleh nak rasa hebat. Sebab kita tahu, kita tidak perlu bersaing dari segi pengetahuan dengan anak murid kita. Mereka ada banyak sumber. Mungkin mereka more knowledgeable than us. Mungkin mereka mempunyai lebih banyak capaian maklumat. Tak jadi masalah. Kita bukan nak bersaing dari segi maklumat. Kita nak pastikan kita boleh bantu mereka untuk memahami setiap maklumat tersebut, mentafsir maklumat dengan sebaik mungkin. Kita jadi facilitator, kita jadi pemudah cara, kita bantu mereka. Okey? So ini adalah bentuk penyelesaian dia. By Soutine, 1925. It's not on the syllabus. No, it's not. Is it any good? Come on, ladies. There's no wrong answer. There's also no textbook telling you what to think. It's not that easy, is it? Lihat satu statement yang digunakan. Okay? There is no wrong answer. Nak beritahu, kita nak menghargai pendapat pelajar-pelajar kita, murid-murid kita. Kita tak nak meletakkan apa-apa hukum kepada suara mereka, tak nak sekat suara mereka. Ini antara elemen-elemen yang cuba ditunjukkan dalam video klip ini. Lihat kepada arah soalan. Ahli panel yang genap, saya ingin mencelah tuan. Boleh ya?
saya bercelah. Boleh. Adakah ini ada kaitannya dengan konsep berfikir di luar kotak? Ya, memang Cik Rahim mencelah tu terus masuk terus kat jalan, dia tak berhenti kat simpang, terus jumpa jawapan. Memang ini adalah perkara yang dimaksudkan dengan berfikir di luar kotak. Okay? Kita berikan kepada mereka sesuatu yang bukan lazim. Hari ini dalam kelas bila sebut kemenjadian, kita nakkan murid kita sudah boleh berinteraksi dengan dunia luar mereka semasa dalam bilik darjah lagi. Kita tak mampu untuk menanggung apa-apa risiko generasi ini sampai kita nak tunggu dia keluar ke dunia luar dia, baru dia nak berinteraksi. Kita mahu mereka berinteraksi semasa di zaman persekolahan lagi. Kerana itulah kita perlu dedahkan semua perkara ini. Come on, ladies. There's no wrong answer. There's also no textbook telling you what to think. It's not that easy, is it? All right, no, it's not good. In fact, I wouldn't even call it art. It's grotesque. Is there a rule against art being grotesque? I think there's something aggressive about it. And erotic. And to you, everything is erotic. Everything is erotic. Girls. Aren't there standards? Of course there are. Otherwise, a tacky velvet painting could be equated to a Rembrandt. Hey, my Uncle Freddie has 2 tacky velvet paintings. He loves those clowns. There are standards, technique, composition, color, even subject. So if you're suggesting that rotted side of meat is art, much less good art, then what are we going to learn? Just that. You have outlined our new syllabus. Baiklah, saya ringkaskan, okay? Saya ceritakan apa yang berlaku seterusnya. Cikgu Julia Robert, dia mula bertanya soalan-soalan yang mendorong murid dia jawab sendiri, okay? Soalan-soalan terbuka, menghargai pendapat murid dan sebagainya. Dan dia tak kata salah mana-mana satu pendapat. So dia orang dah mula berinteraksi. So elemen inilah yang cuba digambarkan dalam PDP abad 21. Gaya penyoalan kita dalam bilik darjah, gaya penyampaian kita dalam pengajaran kita mampu merangsang murid-murid memberikan pendapat-pendapat mereka, berinteraksi sesama mereka, tak segan nak berkongsi, okay? Dan apa yang berlaku, saya pendekkan cerita. Cik Rahim, masa saya dah semakin suntuk dah kan? Baik, Cik Rahim dah ambil masa tadi, baik. So apa yang berlaku, akhirnya Cikgu Julia Robert ni, dia telah dipindahkan daripada sekolah dia. Sebab dia bukan sahaja berjaya mengubah pemikiran murid-murid mata pelajaran seni dia, dia mengubah pemikiran dan budaya sekolah elit ni keseluruhannya. So dia menjadi guru yang berpengaruh, mengubah tradisi atas sebab tuntutan birokrasi, maka akhirnya dia dipindahkan. Murid-murid ini kejar dia sampai ke jalan besar daripada luar sekolah tu, naik basikal, cerita lama kan, berkejar. Nak beritahu, guru datang dan pergi. Tapi bila guru itu mempunyai kualiti kemenjadian guru dia, kemenjadian dalam PNP dia, akhirnya dia akan berjaya memberikan impak kepada kemenjadian murid itu sendiri. Guru datang dan pergi, tetapi legenda kekal di situ sampai bila-bila. Hari ini saya ingin mengingatkan diri saya dan juga rakan-rakan guru, marilah kita menjadi legenda-legenda di sekolah. Kita tidak mahu menjadi guru yang sekadar mengajar di sekolah itu, nama kita tidak dikenang oleh mereka walau dalam doa mereka sekalipun. Kita mahu mendapatkan sebesar-besar saham daripada mereka, doa daripada mereka, kenang-kenangan mereka, ingatan daripada mereka, ucapan daripada mereka, lantaran daripada keberkesanan, kualiti, pengaruh yang kita bina ke atas mereka. Saya fikir itulah perkara yang paling utama yang akan memberikan nilai yang sebenar kepada konteks kemenjadian murid itu sendiri. Saya rasa Cik Rahim itu sahaja. Terima kasih Encik Jamaluddin, sungguh pandai anda berbicara. Tahniah, sehingga kami semua terangguk-angguk untuk mengiyakannya. Sebenarnya itulah tuan-tuan dan puan. Pasal dah terlebih masa, jadi diangguk je lah, cepat habis lagi bagus dia kata. Sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, para guru yang saya hormati sekalian,
Ciri-ciri ini ada dalam diri kita semua. Kenapa tuan-tuan? Sebab kita dilahirkan sebagai seorang manusia, tuan-tuan. Manusia itu mempunyai keunikannya yang tersendiri. Manusia itu dilahirkan untuk cemerlang, tuan-tuan dan puan-puan. Ingat, tuan-tuan, untuk mengubah dunia ini, kita kena ubah manusia. Dan untuk mengubah manusia, kita kena ubah hati. Itulah merupakan paksi kepada kejayaan untuk kita merubah dalam pendidikan abad 21 ini. Marilah sama-sama kita muhasabah. Marilah sama-sama kita membuat satu refleksi diri bahawa perubahan itu boleh berlaku seandainya kita mempunyai sikap yang positif. Alhamdulillah, lengkaplah sudah ke-6 ahli panel saya untuk memperkatakan perkongsian amalan terbaik pendidikan abad 21 pada hari ini. Pada petang yang cukup berbahagia ini, di serembaran prima yang indah ini, sempena dengan jelajah Kementerian Pendidikan Malaysia 2015. Kali yang ketiga berlangsung di Negeri Sembilan. Kali yang pertama di Pulau Pinang, kali yang kedua di Pahang, dan kini tiba masa Negeri Sembilan, negeri adat berpatih, negeri yang kita sayangi, untuk sama-sama kita membangunkan anak generasi alfa yang saya katakan tadi. Jadi saya beri masa 2-3 minit sekiranya tuan-tuan ingin mengajukan soalan. Saya beri peluang untuk tuan-tuan mengajukan soalan. Mic ada di depan. Silakan Cikgu-Cikgu Budiman. Alhamdulillah, saya yakin dan percaya itu adalah tandanya tuan-tuan bersetuju dengan kami. Jom, mari kita berubah. Mari kita berubah. Kita boleh berubah untuk sama-sama kita menjayakan misi dan visi Kerajaan Negeri Sembilan itu sendiri, di mana Kerajaan Negeri Sembilan telah melengkapkan, menyediakan satu platform yang cukup cantik, satu prasarana lembah ilmu. Untuk sama-sama kita melihat lembah ilmu ini menjadi lembah lahirnya seorang lagi, bukan seorang, bahkan dua, Pendeta Zafar. InsyaAllah. Saya juga ingin menarik perhatian tuan-tuan kepada visi Kementerian Pendidikan Malaysia. Pendidikan berkualiti insan, pendidikan berkualiti insan terdidik, negara sejahtera. Saya ingin merumuskan, izinkan ke-6 ahli panel saya untuk saya membuat rumusan begini. Sebenarnya, yang pertama, kita perlu berubah. Tuntutan perubahan ini merupakan satu yang sunat muakkad, kita boleh katakan. Satu yang wajib, nak tak nak, kita perlu berubah. Berubah bagaimana? Belajar bukan sahaja untuk pengetahuan, bahkan belajar untuk kehidupan. Sebab itulah kita nak generasi alfa ini bersaing di persada dunia. Yang kedua, pentaksiran peperiksaan sudah berubah. Para guru perlu berubah agar anak didik kita tidak ketinggalan. Walau bagaimanapun, perubahan ini biarlah berlaku keseimbangan. Kerana tuntutan keseimbangan itu terletak dalam falsafah pendidikan negara. Kita ingin melahirkan modal insan yang cemerlang dan gemilang, seimbang dari segi duniawi dan ukhrawi. Saya yakin dan percaya sepanjang saya mengendalikan forum pada petang ini, ada kata-kata yang mungkin memberi hati tuan-tuan. Terima kasih kepada kesediaan tuan-tuan dan puan-puan untuk terus melekat di kerusi masing-masing. Ada oleh-oleh yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia itu, anggaplah sebagai satu ingatan bahawa pernah berlaku, pernah diberitahu kepada kita semua bahawa perubahan itu patut kita lakukan bersama. Jadi akhir sekali saya ingin memohon ribuan ampun dan maaf bagi pihak kawan-kawan saya, ahli panel semua. Terima kasih yang datang dari ke-6 pejabat pendidikan daerah, dari Seremban, dari Port Dickson, dari Rembau, dari Tampin, dan dari Kuala Bila, juga Jempol Jelebu. Jadi kami bukan yang terbaik, tetapi kami ingin berkongsi dengan tuan-tuan apa yang kami tahu. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.